Muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi, kita pindah kepada ayat 48, 49, 50 dari surah Yasin. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid ke-8 muka surat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhissimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, bilakah terjadi janji ini, hari kebangkitan ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak sempat membuat sebarang wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Jadi dalam konteks ini Allah mengkhabarkan tentang anggapan orang-orang kafir yang beranggapan mustahil terjadinya kiamat. Dalam perkataan mereka, mata hadzal wa'd, bilakah terjadi janji ini? Ini yang dapat kita perhatikan juga dalam ayat yang lain, contohnya dalam surah Asy-Syura ayat ke-18. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha. Orang-orang tak beriman ni kepada hari kiamat, mereka minta supaya hari itu disegerakan. Kemudian Allah menjelaskan, ma yanzuruna ila sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Iaitu mereka tak menunggu kecuali satu teriakan sahaja. Wallahu alam, ini kebanyakan para ulama tafsir mengatakan makna sayha di sini adalah al-faza'. Ini merupakan tiupan sengkakala. Ia merupakan tiupan sur, tiupan yang menakutkan, sedangkan manusia berada di pasar-pasar dan tempat-tempat mencari mereka sedang bertengkar, sedang minta diskaun, berbala, seperti tidak ada apa yang berlaku. Tiba-tiba Allah merintahkan malaikat Israfil supaya meniupkan sur dengan tiupan yang panjang dan lama, sehingga tak ada satu makhluk pun yang kekal di muka bumi melainkan tertunduk, terdongak mendengar suara dari langit. Jadi semua manusia akan dibawa ke tempat berkumpul pada hari kiamat, sedangkan api neraka telah mengelilingi mereka dari bahagian sudut. Maka untuk itu Allah menjelaskan, fala yastati'una tawsiyah, mereka tidak sempat buat satu wasiat pun atas apa yang mereka miliki, kerana urusan pada hari itu cukup menakutkan dan meranjatkan mereka. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak pula mereka dapat kembali kepada keluarganya. Ada banyak asar dan juga hadis tentang perkara ini yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat itu. Ada mereka sedang beli, sedang membuka barang yang dijualnya, umpama kain itu sedang ditebarkan. Ada yang sedang order minuman untuk minum. Ada yang sedang memberi minum pada kambingnya, untanya, lembunya di tempat minuman, di padang gembala itu. Semuanya tak sempat balik. Kiamat cukup menakutkan seperti yang digambarkan dalam banyak hadis. Jadi sebenarnya ayat ini, kalau kita lihat lanjutan daripada huraian ayat dalam bab yang lalu, kandungannya masih lagi menceritakan huraian tentang keburukan kaum musyrikin. Dapat juga daripada ayat ni kita dapat lihat mungkin satu kelompok yang baru, satu bahagian yang baru. Ni maknanya satu istinaf, kisah jadidah, bawa kepada kita satu bahagian yang baru yang menceritakan tentang apa yang akan dialami oleh kaum musyrikin. Mungkin dalam amatan yang boleh saya katakan kepada tuan-tuan, ini merupakan satu bahagian baru daripada penceritaan surah Yasin, satu bab yang baru. Kita tahu setiap surah itu ada banyak maudhu' yang disentuh olehnya. Ini merupakan satu maudhu' yang baru, membuktikan berbagai bentuk perbalahan ataupun persoalan mereka timbulkan tentang kekuasaan Allah SWT, termasuk juga hari kiamat, yang menjadi satu tema yang maqasid penting daripada Al-Quran. Jadi kalau ayat yang lalu menceritakan keburukan sikap musyrikin ini dan memperolok-olokkan perutusan Allah SWT, maka ayat ini dalam konteks, dalam bahagian yang sedang kita bincangkan ini, menceritakan lagi sifat buruk mereka. Mereka bertanya, memperolok-olokkan kaum beriman dengan mengatakan, bila janji ini berlaku? Wa'ad yang ada di sini, kata Imam Ibn Atiyah, wa'ad ini juga merujuk kepada wa'id. Kalau orang beriman, mereka mendapat wa'ad. Wa'adar Rahman, ini janji yang baik-baik yang Allah katakan kepada mereka. Syurga, ganjaran-ganjaran yang dikemukakan, nikmat ma la ain ra'at wala uzun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, satu benda mereka tak pernah lihat, tak pernah terfikir, semuanya dalam himpunan siri nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mereka di akhirat. Tapi bila si kafir mengatakan dalam ayat ini mereka bertanya,
Maka perkataan wa'ad di sini juga mungkin bermakna wa'id. Mereka yang menggunakan perkataan wa'ad padahal ia mengandungi makna wa'id, kerana wa'id itu lebih kepada hukuman, amaran, peringatan, seksa, janji menakutkan. Ada beza tuan-tuan di antara perkataan wa'ada ya'idu wa'dan dengan tawa'ada yatawa'adu wa'idan. Jadi ada beza. Bila Allah SWT menyatakan dalam konteks saya ini, mereka bertanya bilakah janji ini akan berlaku? Kerana maksud mereka adalah memperolok-olokkan. Ni soalan ni bentuk sukhriyah, memperolok-olokkan. Jadi sambil menoleh kepada kaum muslimin, mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja akan membinasakan mereka. Teriakan ataupun suara yang kuat ini, suara sur ini tiba-tiba saja ketika mereka dalam keadaan bertengkar. Jadi mendadaknya teriakan itu, maka mereka tak berkuasa membuat satu wasiat pun, walaupun wasiat yang ringkas. Dan mereka tak sempat nak kembali kepada keluarga mereka. Perkataan sayha yang kita pernah belajar sebelum ini merujuk kepada suara keras yang keluar daripada kerongkong untuk minta bantuan. Al-Quran menggunakan kata tersebut seperti kata para ulama, contohnya pernah kita sentuh menerusi mawsu'ah tafsir al-mawdu'i Al-Quran Al-Karim. Dia merujuk kepada bunyi gempa bumi yang kuat seperti yang berlaku sebelum ini kepada kaum yang ingkar itu di Antaqiyah, suara malaikat Jibril, ataupun merujuk juga kepada suara gempa halilintar. Tapi sebahagian ulama mentafsirkan kata ini seperti dalam tafsir Nukat Uluyun Imam Al-Mawardi, merujuk kepada teriakan malaikat Israfil ketika meniup sangkakala. Ini nanti kita akan bincang insya-Allah dalam surah Az-Zumar. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Matilah siapa saja di langit dan siapa saja di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan surah Az-Zumar ayat ke-68. Jadi pendapat inilah yang lebih tepat. Dan selanjutnya ayat berikutnya bicara tentang tiupan sangkakala. Dengan demikian, ayat ini merupakan satu kumpulan baru, satu bab baru menceritakan tentang perjalanan hidup manusia. Ibn Ashur mengemukakan pendapat kemungkinan yang kedua bagi kata sayhah itu. Menurutnya boleh jadi maksud teriakan ini teriakan bagi orang yang sedang melihat bahaya yang akan dilakukan, bahaya yang akan ditimpakan. Boleh jadi mengikut tulisan Imam Tahir Ibn Ashur yang kerap memberikan cadangan luar daripada kotak, lain daripada pandangan ahli tafsir yang biasa kita baca. Mungkin sayhah ini maksudnya teriakan minta bantuan kerana serangan kaum muslimin yang berlaku di medan Badar. Mungkin berlaku demikian kata beliau. Ma yanzuruna ila sayhata wahidah ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Kan golongan musyrikin Mekah pada masa itu berbalah sama ada nak kembali ke Mekah selepas tahu bahawa Abu Sufyan telah selamat pulang ke sana ataupun nak teruskan, tapi Abu Jahal mengekalkan niat asalnya untuk menyerang Madinah. Maka ini yang maksudnya yakhisimun. Perkataan yakhsimun ni tuan-tuan datang perkataan khisam, datang perkataan ikhtasama, yakhtasimun, ikhtasama, yakhtasimu, tapi di sini berlaku idgham kepada perkataan ta' itu, maka yakhsimun. Macam juga ayat yahidi datang perkataan yahtadi, yahidi. Jadi yakhsimun ni datang perkataan khisam, iaitu pertengkaran. Pertengkaran maksudkan ni perkara yang bersifat keduniaan, kenikmatan dunia. Kalau dalam bab berlakunya kiamat, kalau maksud perkataan yang digunakan ma yanzuruna ila sayhata wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun ni merujuk kepada kiamat dalam pendapat yang lebih kuat. Memanglah manusia ni kerjanya balah saja dalam bab dunia. Masing-masing hendak nikmat itu menyebelahinya. Pembeli nak dapat diskaun lebih, penjual nak dapat untung lebih. Dan apa juga keadaan, basisnya, asasnya manusia memang merebut perkara-perkara bersifat urusan duniawi ni agar menyebelahi mereka. Maka ini maksudnya yakhsimun, ikhtisam, khisam, iaitu pertengkaran yang berniatkan di hujungnya kebaikan berpihak kepadanya. Ini maksud ikhtasama. Jadi Ibn Ashur yang sebelum ini mengemukakan perkataan sayhah yang beliau telah jelaskan seperti saya huraikan tadi, ia merujuk kepada teriakan kaum musyrikin ketika mereka dibantai oleh umat Islam di medan Badar. Kekalahan mereka di medan Badar yang amat memalukan itu. Maka perkataan yakhsimun ini merujuk kepada kebingungan mereka antara percaya atau tidak. Mereka kalah dalam pertempuran Badar itu, dan sebelum itu pun mereka masih lagi bersisih nak pergi perang atau tidak, dan selepas kalah pun masih bersisih lagi. Kita betul-betul kalah ke ni? Ini kata Ibn Ashur dan tafsirnya. Tapi telah saya jelaskan bahawa pendapat yang lebih kuat dalam isu ini, dalam ayat ini, ialah merujuk kepada
peristiwa kiamat itu sendiri. Kerana manusia ketika berlakunya kiamat masing-masing masih lagi bergelumang dalam urusan keduniaan, yang mereka terkejut dia berlaku sekelip mata tanpa ada makluman awal. Fala yastati'una tawsiyah. Ini dalam konteks ayat, kalau kita perhatikan bila Allah SWT menjelaskan ma yanzuruna ila sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kata Ibn Arafah dalam tafsirnya berkenaan dengan perkataan ataupun ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Ini adalah merujuk kepada satu bentuk takmil. Ini satu gaya bahasa dalam pendekatan balagha. Bahawa al-khusuma asyad min istita'ati tawsiyah. Jadi dalam konteks saya ini, khusuma datang huraian selepasnya lagi. Nak cerita dalam keadaan khusumah, mereka masih lagi berbala dalam bab keduniaan untuk mendapatkan hak masing-masing itu, dan selanjutnya mereka tak sempat nak tinggalkan apa-apa wasiat. Ayat ini dalam konteks bahasa Arab merupakan, dalam konteks balaghah merupakan satu uslub takmil ataupun tajmim, kata Ibn Arafah. Kerana kata beliau, الخصومة أشد من استطاعة التوسية فإن الخصومة تحتاج إلى تكلف ومشاجرة ومعاندة ووصية متيسرة سهلة لا تكلف فيها. Ini adalah satu bentuk gaya bahasa huraian dalam bahasa Arab, iaitu takmil ni tadi. Kerana khusumah yang telah saya jelaskan dalam perkataan khisam itu, pertengkaran yang bermaksud pertikaian untuk mendapat hak masing-masing dalam bab duniawi ni tadi, dia dari sudut gayanya ataupun pelaksanaannya, prosesnya, dia lebih susah nak dibandingkan dengan tausiah. Tausiah ni senang je, ambil pen tulis wasiat apa-apa ataupun sampaikan wasiat kita yang kita akan mati, nak berikan kepada orang lain selain daripada warathah yang layak menerima wasiat, maka mereka akan dapat maksimum 1/3. Itu senang untuk disampaikan. Tapi kalau buat khusumah ni, dia memerlukan tenaga, dia memerlukan satu kerja, aktiviti. Maka itu sebab kata Ibn Arafah dalam munasabah di sini, ia merupakan satu bab tatmim ataupun takmil. Bagi mereka yang belajar bahasa Arab, ini satu uslub yang sangat menarik untuk kita fahami. Jadi kemudian Allah menyatakan wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak akan dapat kembali kepada keluarga mereka, tak sempat nak kembali kepada keluarga mereka. Jadi Allah telah pun menyamakan syabbaha lahum bihal man huwa ba'id an ahlihi fabalaghahu na'yuhu wal inzar bihilakihi fa'ahaba ruju' ila ahli yusihim wa ila falkul kadahalaku hum wa ahluhum. Jadi dalam ayat ini, kalau berlaku satu musibah kepada seseorang, maka orang lain akan mengkhabarkan kepada keluarga, si fulan sekian, fulan sakit kat tempat kerja, ada orang tolong sampaikan. Tapi dalam ayat ini Allah menceritakan seorang pun tidak akan dapat mampu menyampaikan apa yang berlaku itu, kerana semuanya akan ditimpa masalah yang sama. Tidak ada siapa pun dapat mengkhabarkan kepada keluarga kita bahawa musibah itu berlaku pada kita, kerana orang itu pun mengalami perkara yang sama dengan apa yang kita alami. Jadi wala ila ahlihim yarji'un ini merupakan takkid. Ia merupakan satu bentuk takkid dalam bahasa Arab bahawa tak ada seorang pun tidak mampu untuk memberikan wasiat dan tidak mampu untuk fa'ahara ya'jizu ani ruju' bil fi'il. Nak beritahu kepada keluarga wasiat pun tak sempat, nak kembali beritahu apa-apa pun tak dan dah, tak peluang langsung, semuanya tertutup. Kerana dahsyatnya hari kiamat ini, jadi begitu cepatnya antara teriakan tersebut dengan kebinasaan. Ini maksudnya. Jadi bila maksud teriakan ini adalah teriakan malaikat Israfil, yang Nabi SAW menyatakan, aku diperlihatkan bahawa beliau telah pun memegang kepada sur itu, iaitu memegang kepada trompet untuk ditiupkan, memegang kepada tanduk itu pada bila-bila masa akan ditiupkan dengan perintah daripada Allah SWT. Maka bila dimaksudkan teriakan itu, teriakan kalau dikatakan oleh Ibn Ashur bahawa ia teriakan minta tolong menghadapi kaum muslimin di Badar, ataupun dia merujuk kepada teriakan yang ditiup oleh malaikat Israfil,
maka semuanya dalam keadaan menampakkan kegagalan si musyrik, si kafir untuk minta bantuan kepada Allah, kepada sesiapa pun bila hukuman itu kena pada mereka. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.